Assalamualaikum, selamat petang. So, soalan nombor 2 sama macam kita tadi, tapi kita orang terus fast forward lah bila sampel sampai kat BPS NIH sini. So, bila sampel sampai, kalau sampel tu terus ke pengurusan lah. Tapi kalau dia datang dalam pengurusan, so kita akan sekejap lepas. Okay, so kita akan semak, kita kira dulu putusan tu kan. Semak dia punya CNT dia tu, lepas tu tengok alamat dia semua kan. Jadi ke tak, nanti kalau dia beri betul, jadi kita akan chop lah. Terus hari dan masa semasa. Kalau tak beri, kita akan balik semula pada orang yang bawa tu lah. Okay, lepas tu, yang dah kita bos nak terima tu, kita terus ada cok lagi, cok nama juga, nama orang yang terima dari jawatan. Kemudian kita akan semak juga sampel tu, dia punya keadaan spesimen tu, jenis dia kan, condition sampel tu macam mana. Lepas tu borang pun semua kita kena cek balik semula. Borang dengan sampel tu dia minta dia punya nama IC semua tu dengan dia punya konsol SMS test kan. Then kita akan scan barcode untuk sampai penerimaan. Kemudian baru kita akan ambilkan sampel tadi ikut unit. Sama ada kita akan simpan dulu dalam chiller ke atau suruh pergi ke BS ke di mana itu unit. Lepas tu nanti orang unit tu akan turun dan kita sampel tu. Dia orang pun akan check sekali lagi sampel tu okey ke tak okey, baru kita akan receive. Lepas tu kalau untuk sampel resource transfer actually sama je. Dia akan ada proses semua. Cumanya kalau orang swasta ni nanti unit akan turun and check on the spot. Sebab tu dia buat bayaran kan. Jadi kalau dah lepas check dalam sampel kita boleh terima, kita akan terima. Tapi kita akan sodorkan unit hasil untuk proses bayaran. Kita kembali lah apa yang kita kena tahu ada kat dulu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Enam. Sebelah mana lagi? Ada pengebut ni, ada pengebut. Apa nak naik? Nak naik. Sample collection. Second, sample transport. Third, sample storage. 5, sample preparation. 5, documentation and record. 6, quality control. Kita ada 6 kriteria yang kita tiba lah. Why semua ni kita kena ni lah. Why? Ada di sini. Okay, dulu yang semua. Nama kita perlu ada ISO 15189 untuk semua proses ini adalah satu ensure sample integrity. Kita nak memastikan sample kita tu betul-betul boleh dipercayai lah yang itu adalah sample yang kedua, reduce errors and contamination. Ketiga, improves patient safety. Keempat, enhances laboratory efficiency. Kelima, complies with regulatory requirements. So, macam mana kita nak apply ISO 15189 dalam semua kriteria ini? Salah satu contoh, with proper collection. Macam mana kita nak ensure proper collection? By correct type of container for each sample. Contohnya, kalau kita nak sample biochem, mostly dia akan guna plain tube dan dia akan centrifuge untuk ambil serum sahaja. Kalau dia bagi ini PA, bermakna dia nak blood, study blood itulah. So dia dah salah. So itulah. And then proper labeling. Labeling termasuk nama dengan IC dengan dari mana lah.
ambient temperature. Contohnya macam sampel kami EM, dia tak perlu ais, tapi saya pasti semua sampel kebanyakannya memerlukan ice pack dalam transportation lah. And then contoh yang ketiga, details record. Detail record ni kita nak memastikan maintain patient confidentiality. Maksudnya kita tak boleh share semua data-data patient sembarangan lah. So kita ada integrity juga di sini. Bila kita perlu untuk menggunakan ISO 15189 ni, kita perlu di setiap proses pre-NR, setiap stage dalam pemprosesan tu lah. Dia pre-analytical process, analytical process dan post-analytical process. Lepas tu, siapa yang perlu untuk macam mana? Siapa yang akan siapa yang akan terlibat dalam yang proses kita punya ISO 151 kita tahu? Kita. Siapa? Semua kita. Semua yang terlibat ya. Salah satunya doktor kita yang jadi yang terima authorized person semualah yang terlibat. Semua. Itu saja bagi kami juga. Terima kasih kepada atau Direktur Mana. So kami akan call diorang untuk inform yang tes ini discontinued, and then kita educate and guide macam mana mau cek tes yang terkini di IMR. So kita akan beritahu diorang boleh cek dekat IMR dan test list. Di sana ada senarai dan juga status tes itu sama ada discontinued atau tidak. So dia juga satu laman untuk yang bukan patologi punya orang, dia orang boleh refer pada laman web IMR. So untuk orang patologi, dia orang boleh refer lagi bagus dari sini teruslah. So di sana ada lagi full detail untuk setiap tes itu. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada yang kedua, non-specimen disease. Ini kita kalau mengatasi dia, kita call non-specimen disease. Ini guide ikut rujuk kriteria spesifik test, spesifik dengan nama IMR lah. Contoh kita tak ada orang, ada orang kategori satu. Okay. So semua faham yang pertama dengan yang kedua kan? So kita akan terus kepada yang ketiga, iaitu di mana mismatch patient identification. Untuk yang bahagian ini seperti yang kita tahu, kalau untuk kes yang macam ini mungkin kalau saya bagi terus contoh kepada situasi lah. Yang pertama situasi dia mungkin sekadar misspell ataupun contoh nama dia sama Ali, kita bagi contoh Ali, IC dia kadang kita nampak satu tu sama dengan rujukan. Jadi kalau untuk yang kes macam tu mungkin kita boleh call untuk confirmation dan kita masih boleh terima sampel tu. Tapi kalau dia totally different, macam contoh IC pun lain, nama pun lain, so kita boleh terus call untuk info dan kita akan remind kepada mereka. Yang ni tambahan lah, kita boleh ajar mereka lebih lagi yang mana kita boleh remind untuk buat double confirmation. Tapi kalau di mana-mana pun semua pun tahu di anak tu memang perlukan, so sebelum keluar sepatutnya tidak masalah macam ni. Tapi daripada segi cara mengatasi ini adalah salah satu caranya, iaitu kita boleh confirm. Kita boleh inform mereka untuk double confirm sebelum mereka. So itu saja cara mengatasi dia. Keterangan lanjut kita rujuk kepada Bu Andi. Okay, so ini yang apa yang kami dapat daripada unit atau UPS. So untuk pertama masalahnya cara pengangkatan sampel. Contohnya sampel itu dia letak di ais ataupun
non business. So biasanya kalau macam ni kami akan hubungi atau maklumat kepada pemohon lah. Dan mungkin kalau kita cek sampel dia, kalau ya license sampai kita akan dicek. Seterusnya ujian tidak ditawarkan. Contohnya di unit kita tidak offer test tu, jadi kita akan maklumatkan kepada pemohon untuk dan reject. Mismatch labeling. Contohnya nama di borang dengan nama di tube tu ya lain. So itu pun kita akan hubungi juga kepada pemohon. So tinggallah macam mana, kalau orang boleh send sampel atau orang baru kita terima, kalau tidak kita akan reject. Okey, 4 wrong test order. Wrong test order ni dia macam hospital, dia order test dia order test PCR, tapi dia hantar sampel tu hantar serum. So dalam kalau macam tu kita akan reject lah. Tapi kalau contohnya dia hantar serum tapi dia order test yang guna sampel serum juga, kita akan hold orang dan try confirmation balik. Okay, so kelima salah tiup. Salah tiup. So ini yang paling banyak lah kita jumpa. Salah tiup. Tiup HDA itu, tapi dia hantar tiup plain tiup. So ini pun kita akan maklumkan kepada pemohon dan suruh terang hantar sampel baru ataupun reject. Untuk keenam, sampel ini dia sampai memberi tempo stability. Contohnya dia lambat sampai, contohnya ada sampel dari Sabah Sarawak kan, dia tempo lambat sampai itu. Ais pun saya, so untuk yang dalam notasinya kita periksa dulu salah seorang sama-sama penerimaan. So kalau dia rosak, biasanya lice, kita akan reject. Nomor 7, baju sampel tidak mencukupi. Ini kita akan maklumkan kepada pemohon untuk hantar sampel baru. So yang terakhir, sampel leaking atau bocor. Kalau yang ini kita akan maklumkan kepada pemohon dan reject. Itu sudah dari kami. Untuk masalah dalam perkhidmatan sampel ini ada 3 bahagian yang selalu problem. Yang selalunya semua sampel, transportation dan labeling. Untuk sampel, dia punya problem kadang-kadang adalah type of sampel. Sampel itu salah. Dia ada sampel yang salah untuk dengan request form. Yang kedua, insufficient, maksudnya sampel itu tak cukup. Contoh, requirement untuk sampel untuk ujian itu 10 ml, tapi dia tak sampai 10 ml pun. Yang seterusnya, leaking ataupun empty. Wrong test order dan akhir sekali test not offer. Maknanya ujian itu tak dijalankan dekat EPS ataupun IMAR. Untuk quotation pula, masalah yang sering berlaku adalah sampel itu dihantar dengan ataupun dari ice. Seterusnya, kontena yang salah, alamat yang salah, maksudnya dia bukan hantar IMR tapi dia hantar ke tempat lain. Dan sekali adalah hantaran sampel di luar waktu pejabat. Dan sekali adalah labeling. Untuk labeling dia selalunya komponen adalah mismatch sampel ataupun mismatch form. Maksudnya contoh orang nak namanya Ali bin Abu, tapi kat sampel Ali bin Ahmad. So dia macam
nak kena check balik lah, orang yang sama ke orang lain. Lepas tu yang kedua, sampel tu tak ada label langsung. Dia hantar borang dengan sampel, tapi tengok borang nama, sampel tu tak ada nama. Sekali bila orang labeling tak beres, saya tu macam ejaan salah ataupun nombor yang tertinggal macam tu lah. Untuk seterusnya adalah cara mengatasi untuk masalah dalam penerimaan sampel yang sering berlaku. Yang pertama adalah si AB dibuat di tingkat patologi mengambil posisi panduan sampel mengikut dua instruction EPSMR yang kita boleh akses secara online. Yang kedua, menghantar surat pemberitahuan kepada pelanggan mengenai isu berkaitan masalah dalam penghantaran dan penerimaan sampel. Ini selalunya untuk kesalahan ataupun kesalahan yang berulang dah. Kita akan buat satu memo dan ditujukan kepada pelanggan mengenai kesilapan yang sering berlaku. So, mungkin kita minta dibuat tindakan segera untuk perlukan. Yang terakhir sekali adalah mengemasi ini arahan cara penghantaran sampel ke IR di website IR dan space dari masa ke semasa. So, yang ini maksudnya yang mungkin kita akan sentiasa improve dan up to date lah sistem dengan word instruction dari semasa ke semasa. Okay, setakat ini sahaja ada sebarang persoalan. Okay, ini sahaja terima kasih. Bangsa yang menetapkan keperluan khusus untuk kualiti dan ucapan makmal perubatan. ISO, apa itu ISO? ISO International Organization for Standardization. Tujuan utama memastikan ketepatan, kebolehpercayaan dan kekekalan keputusan makmal. Dan nombor dua, meningkatkan keselamatan pesakit dan keperluan pelanggan. Nombor tiga, memberi keyakinan kepada doktor dan pesakit terhadap keputusan ujian. Okay, dokumen yang kita perlukan adalah manual quality, lepas tu SOP, rekod latihan staff untuk memastikan yang semua staff kita ni kompeten lah untuk buat kerja. Lepas tu audit dalaman supaya apa yang dilakukan kadang-kadang kita rasa kita buat betul, tapi bila audit datang dia yang nampak sekecil-kecil kesalahan. So kita boleh ranking daripada situ lah. Lepas tu penilaian prestasi daerah. Lepas tu yang kedua laporan ketidakpastian pengukuran. Lepas tu keperluan. Kenapa kita perlu ISO? First, kita untuk meningkatkan credibility dan pengiktirafan sebagai makmal yang mematuhi piawaian dan amalan terbaik yang ditetapkan. So nanti orang patient ke, doktor ke, orang luar ke, dia takkan adapt dengan result yang kita berikan kepada pesakit. Kedua, peningkatan kualiti ujian dan penjagaan pesakit melalui penggunaan prosedur pre-awal dan sistem pengurusan kualiti. Ketiga, akses kepada pasaran dan pelanggan baru termasuk yang memerlukan akreditasi ISO sebagai prasyarat untuk menjalankan perniagaan. Sebab biasanya sesebuah company bekerja, kalau tak ada ISO tu orang takkan macam percaya untuk beli barang ataupun untuk ambil dia punya perkhidmatan. So keempat, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi makmal melalui penggunaan sistem pengurusan kualiti. So bila kita ada ISO ni, kita ada guideline untuk kita rujuk. So kita punya atur cara kerja tu disusun dan orang kata betul lah.
je. Sekian, terima kasih. Second, test offered in IMR.